Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Perkembangan nahas membabitkan 4 mahasiswa UiTM Dungun. 3 jenazah mangsa dibawa pulang ke Kuala Lumpur, Selangor dan Johor untuk pengebumian. Perincian lanjut bersama wartawan Siti Jamilah Hanim Jamil. Ya, Izamil, Alhamdulillah kira-kira 11 pagi tadi jenazah Muhammad Akmal yang merupakan pelajar sarjana muda sains pengurusan perkhidmatan makanan telah dibawa pulang ke Muar Johor dan akan dikebumikan di tanah perkuburan Islam Kampung Baru, Batu 18 Air Hitam. Jenazah Khairil Anwar 20 tahun sarjana muda sains perakaunan pula akan dikebumikan di tanah perkuburan Islam UK Perdana Ampang, Selangor. Manakala jenazah Ku Adib Aizat 20 tahun pelajar sarjana muda sains perakaunan telah dibawa pulang ke Sungai Buloh, Selangor usai sahaja solat jenazah kira-kira 10.40 pagi tadi yang diimamkan Ustaz Muhammad Adam Ali. Terdahulu kalau saya boleh kongsikan, proses bedah siasat ketika 3 penuntut selesai dilakukan di unit forensik Hospital Dungun kira-kira pukul 9 pagi tadi, dan lebih 50 ahli keluarga dan kekitangan UiTM Dungun telah berkumpul sebenarnya sejak malam tadi di perkarangan unit forensik itu bagi melihat sendiri perkembangan proses bedah siasat, dan pastinya suasana hibur dan pilu dapat dilihat apabila ahli keluarga kesemua mangsa tidak dapat menahan sebab apabila mereka diberi peluang untuk melihat ketiga-tiga jenazah yang selesai dimandi dan dikafankan sebelum dibawa dengan 3 buah van jenazah ke Masjid UiTM Dungun ini. Dan untuk makluman semua, dalam kejadian kira-kira 7.20 malam tadi, 3 penuntut UiTM itu maut manakala seorang lagi rakan mereka cedera selepas motosikal yang dinaiki mereka dirempuh sebuah SUV yang dipandu seorang wanita berusia 49 tahun yang dipercayai mengalami masalah mental, dan seorang lagi mangsa yang cedera iaitu Muhammad Amar Danish Muhammad Rizwan kini sedang dirawat di Hospital Dungun dan dilaporkan stabil. Jadi pastinya kejadian yang menimpa ini seperti yang dikongsikan oleh salah seorang pensyarah yang sempat saya temui sebentar tadi, ini merupakan orang kata tragedi yang paling buruk berlaku dan akan diingati dalam ingatan mereka kerana ketiga-tiga Allahyarham ini, penuntut ini disifatkan sebagai penuntut yang sangat baik, periang, dan mereka juga sebenarnya tidak menunjukkan sebarang tanda-tanda akhir yang mereka akan meninggal dunia malam tadi. Saja dapat saya kongsikan, dan pastinya perkembangan terkini akan terus kami bawakan lagi dari semasa ke semasa. Teruskan bersama RTM. Izamil, silakan. Baik, terima kasih. Ke perkembangan banjir, kira-kira 4,500 penduduk terjejas di 4 negeri dan Kedah kembali merekodkan jumlah penduduk terjejas paling tinggi. Setakat 11 pagi tadi, Kedah merekodkan 3,599 penduduk terjejas di 4 daerah. 1,387 penduduk ditempatkan di 9 buah PPS di Kubang Pasu, sementara 1,240 penduduk ditempatkan di 8 PPS di Kota Star. Di Pokok Sena, 4 PPS masih dibuka menempatkan 527 penduduk, manakala di Pendang, seramai 445 orang masih terjejas ditempatkan di 2 buah PPS. Sementara itu, Perlis merekodkan 594 penduduk terjejas melibatkan 3 daerah. Arau merekodkan angka tertinggi, seramai 249 penduduk terjejas ditempatkan di 2 buah PPS. Manakala di Kangar, 235 penduduk ditempatkan di 3 buah PPS dan 113 penduduk ditempatkan di sebuah PPS di Padang Besar. Sementara itu, 3 daerah di Johor merekodkan 150 penduduk terjejas banjir yang melibatkan Pontian dengan 83 penduduk terjejas, Kluang 50 penduduk terjejas dan Batu Pahat 17 penduduk terjejas. Secara keseluruhan, 2 PPS di Pontian dan masing-masing sebuah PPS di Kluang dan Batu Pahat masih diaktifkan. Di
Di Perak, seramai 136 penduduk daripada 40 keluarga masih terjejas di daerah Kerian. PPS Sekolah Kebangsaan Cangkat Lobang menempatkan 71 penduduk daripada 21 keluarga. Manakala 65 penduduk daripada 20 keluarga pula masih berlindung di PPS Sekolah Kebangsaan Farid Haji Amin, Bagan Serai. Sekian berita semasa dari Sungai Kesegara Palestin Pasti Merdeka. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.